Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Bertemu kembali anak-anak murid Ustazah yang Ustazah kasihi sekalian. Apa khabar semuanya? Doa Ustazah agar anak-anak murid Ustazah semua berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, marilah sama-sama kita mempelajari tentang pelajaran akidah ataupun ilmu tauhid. Marilah sama-sama kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan menadah tangan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan segala urusan kita untuk belajar pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbiku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama kita mempelajari tentang ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Pelajaran pertama kita pada hari ini adalah di bawah tajuk sifat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat iradah ini adalah termasuk di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu sifat wajib. Sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-8. Marilah sama-sama kita memahami, kita mempelajari tentang pengertian sifat iradah. Iradah artinya berkehendak, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat berkehendak melakukan sesuatu tanpa terikat dengan sesuatu. Semua yang terjadi di alam ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Tidak ada yang terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Iradah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang boleh menghalang walau di luar adat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maksudnya, Allah pencipta langit dan bumi, apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Surah Al-Baqarah ayat 117. Baiklah, setelah kita memahami apa itu iradah, marilah sama-sama kita melihat dalil untuk membuktikan bahawa Allah itu bersifat iradah. Dalil nakli sifat iradah daripada ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maksudnya, sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah ia berfirman kepada hakikat benda itu, jadilah engkau, maka ia terus menjadi. Surah Yasin ayat 82. Okey. Sekarang mari kita sama-sama tengok dalil akli pula. Dalil akli sifat iradah.
iaitu dalil daripada akal kita manusia. Yang pertama, semua makhluk di muka bumi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya tanpa dipaksa. Maksudnya sini, makhluk di muka bumi ini semuanya dijadikan dengan kehendak Allah tanpa siapa-siapa pun yang memaksa dia untuk menjadikan benda itu. Jadi Allah yang dengan kuasanya, dengan kehendaknya menjadikan makhluk-makhluk di muka bumi ini seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, langit, bulan, bintang dan sebagainya lagi. Yang kedua, perkara-perkara yang berlaku di luar jangkaan atau di luar kuasa manusia seperti kematian, kemalangan, bencana dan lain-lain lagi menunjukkan adanya suatu kehendak yang menyebabkan kejadian-kejadian itu berlaku, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah lah yang berkuasa, yang berkehendak melakukan perkara-perkara itu. Seperti kematian, Allah yang melakukan, Allah yang berkehendak menjadikan kematian, Allah yang berkehendak menjadikan kemalangan, Allah yang berkehendak menjadikan bencana-bencana, gempa bumi dan lain-lain lagi yang manusia tidak boleh melakukannya. Hanya Allah sahaja yang berkuasa dan berkehendak melakukannya. Setelah ada dalil-dalil semua tadi, marilah sama-sama kita melihat hukum mempercayai sifat iradah. Setiap umat Islam yang mengaku sebagai Islam wajib meyakini bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat iradah atau berkehendak, iaitu Allah itu berkehendak melakukan semua perkara tanpa terikat dengan sesuatu. Kita yang mempunyai akidah Islam wajib beriman, wajib yakin bahawa Allah yang berkehendak melakukan segala-galanya di dunia ini tanpa terikat dengan sesuatu, tanpa dipaksa oleh sesiapa pun, sama ada manusia, sama ada makhluk-makhluk yang lain. Jadi Allah yang berkehendak melakukan sendiri perkara-perkara itu. Kita wajib yakin di dalam hati kita bahawa Allah yang melakukan semua itu. Selepas kita percaya, kita yakin dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapat kesan-kesan mempercayai sifat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesan-kesannya ialah bila kita yakin dengan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menjadi seorang yang sabar menghadapi cabaran. Kita akan mempunyai keyakinan diri. Kita akan berusaha atau berikhtiar dalam dan bertawakal. Kita juga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga akan redha di atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan redha dengan segala qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan kepada kita manusia yang dijadikannya. Baiklah, seterusnya marilah kita melihat tujuan kita beriman dengan sifat iradah. Pertama, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, berikhtiar, berusaha. Ketiga, tidak putus asa untuk berikhtiar. Keempat, berkeyakinan. Kelima, iman akan menjadi kuat dan teguh. Keenam, sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, redha dengan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Jadi itulah tujuan kita beriman dengan sifat iradah, untuk menjadikan kita, tujuan kita beriman untuk menjadikan kita bertawakal, berserah kepada Allah, berikhtiar, berusaha, tidak putus asa, berkeyakinan bahawa Allah yang menjadikan segala-galanya. Iman kita akan menjadi lebih kuat. Kita akan sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala, redha dengan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat pula akibat mengingkari sifat iradah. Akibat mengingkari sifat iradah ini menyebabkan kita lupa diri, merosakkan iman kita sebagai Muslim. Kita akan menjadi sombong, tidak percaya kepada kekuasaan Allah. Kita akan menjadi putus asa, tidak mahu berusaha, iaitu kita malas berusaha, dan akhirnya kita suka menyalahkan orang lain. Itulah akibat-akibat mengingkari sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang mari sama-sama kita melihat perbezaan antara iradah Allah dan kehendak manusia. Terdapat perbezaan antara kehendak Allah dan kehendak manusia. Kita tengok dulu iradah Allah. Iradah Allah ini pasti berlaku. Tiada sesiapa yang boleh menghalang. Kita sebagai manusia tak boleh menghalang kehendak Allah. Tiada terbatas dan tiada sempadan. Maksudnya tak ada siapa yang menghalang, tak ada sempadan, tak ada terbatas, tak ada tak boleh siapa pun nak tentukan iradah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kita tengok pula kehendak manusia. Kehendak manusia tidak semestinya terlaksana. Ia bergantung kepada iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu manusia ini, apa yang dirancang tak semestinya akan terjadi. Dia mesti bergantung kepada iradah Allah. Kalau Allah Ta'ala tak mau bagi jadi, maka tak jadilah benda itu. Tapi kalau Allah mau menjadi, maka jadilah sesuatu perkara itu kepada manusia. Seperti selalu manusia bercakap, kita hanya merancang, Allah yang menentukan. Sebenarnya kita manusia merancang, Allah telah pun merancang, dan Allah adalah perancang yang terbaik. Allah adalah sebaik-baik perancang. Itulah maksudnya kehendak manusia tidak semestinya terlaksana. Terbatas kerana manusia tidak kekal. Kita semua tidak kekal. Jadi macam mana kita nak merancang, nak melaksanakan sesuatu? Sebab kita semua akan mati. Kita semua tidak kekal. Boleh faham semua murid-murid apa yang Ustazah terangkan? Jadi Ustazah nak bawa satu cerita tentang Allah itu berkuasa dan berkehendak melakukan sesuatu apapun. Saya akan bawa satu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam telah memecahkan berhala-berhala kecil di dalam kuil dan meletakkan kapak pada berhala yang paling besar. Zaman jahiliah dahulu, zaman Raja Namrud, manusia ketika itu jahil. Mereka semua menyembah berhala. Berhala yang dibuat sendiri daripada batu. Lalu mereka menyembah berhala itu sebagai Tuhan mereka. Jadi setelah Nabi Ibrahim melihat keadaan itu, dia merasakan bahawa mereka itu telah sesat. Jadi untuk membuka
untuk membuka mata mereka-mereka yang menyembah itu adalah sesat. Nabi Ibrahim pada suatu hari telah memecahkan bahala-bahala kecil di dalam kuil dan meletakkan, setelah dia memecahkan bahala kecil itu, dia letakkan kapak yang digunakan untuk kepada bahala yang paling besar. Bahala ni ada yang kecil-kecil, kemudian ada satu bahala yang paling besar. Jadi bahala itu dia tak memecahkan, dia letak kapak di bahala paling besar itu. Jadi bila Raja Namrud, menteri dan hulu balang melihat keadaan bahala-bahala yang telah pecah itu, mereka begitu marah. Lalu mereka mencari Nabi Ibrahim sebab mereka tahu Nabi Ibrahim yang mensyaki lah bahawa Nabi Ibrahim ni yang telah melakukan perkara itu. Apabila mereka menjumpai Nabi Ibrahim, mereka pun menyoalnya. Jadi Nabi Ibrahim ni dia cerdik, dia pandai, dia pun menjawablah. Dia kata, bahala yang paling besar itulah yang menghancurkan bahala-bahala kecil, sebab kapak berada di tangan bahala kecil, bahala besar. Dia kata, jadi bahala besar itulah yang memecahkan bahala-bahala yang kecil, sebab kapak berada di tangan bahala besar. Kapak tu berada di bawah ketiak bahala yang besar. Jadi dia kata, tanyalah bahala besar tu, dia yang memecahkan. Mereka pun jawab, mana boleh bahala tu bercakap. Dia kata, kalau tak boleh bercakap, kenapa kamu sembah dia? Perbuatan Nabi Ibrahim ni telah menimbulkan lagi kemarahan di hati Namrud dan pengikut-pengikutnya. Nabi Ibrahim ni sebenarnya bertujuan nak menyedarkan Namrud dan pengikut-pengikutnya akan perbuatan sia-sia mereka, sembah bahala yang tak bernyawa, tak boleh berkata-kata. Dia ingin menyedarkan mereka. Tapi malangnya perbuatan Nabi Ibrahim itu telah membuatkan Raja Namrud lagi-lagi marah. Lalu diperintahkan agar Nabi Ibrahim dibakar. Dia perintah hulu-hulu balang dia supaya tangkap Nabi Ibrahim dan bakar Nabi Ibrahim ni. Mereka pun tangkap. Dia pun nyalakan api daripada kayu-kayu, pokok-pokok kering yang banyaklah untuk membakar Nabi Ibrahim. Semua pokok-pokok itu tak mahu terbakar, kecuali pokok satu pokok tu menjadi ikutan orang-orang Kristian. Pokok tu saja tak mahu terbakar. Pokok tu saja yang terbakar, pokok-pokok lain tak mahu terbakar. Begitulah kejadiannya. Bila terbakar juga pokok, menyalalah api, Allah perintahkan api yang membakar itu menjadi sejuk. Lepas tu Allah perintah burung dan semut meludah ke dalam api, maka terpadamlah api itu dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah, api yang bersifat panas tadi telah menjadi sejuk dan Nabi Ibrahim selamat daripada terbakar. Wallahu a'lam bissawab. Begitulah ceritanya kisah Nabi Ibrahim yang tidak terbakar dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada pelajaran-pelajaran yang kita belajar tadi, kita tengok daripada kisah yang Ustazah bagi tadi, marilah sama-sama kita tengok kesimpulan daripada sifat iradah. Yang pertama, sifat iradah sentiasa ada pada zat Allah, iaitu berterusan tanpa henti, tiada awal dan tiada akhir pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
semua kejadian di alam ini adalah di atas iradah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergerak dan tidak berhenti sesuatu tanpa Allah yang menghendakinya. Ini maksudnya, kalau Allah menghendaki sesuatu itu bergerak, sama ada kaki kita, sama ada tangan kita untuk bergerak, dia akan bergerak. Tapi kalau Allah kata tangan kita tak boleh bergerak, menjadi kaku, Allah juga berkehendak dia menjadikan semua itu tidak bergerak dan tidak berhenti sesuatu tanpa Allah yang menghentikannya. Jadi Allah yang menggerakkan, Allah yang menghentikannya. Iradah Allah meliputi dan merangkumi segala-galanya. Tiada yang terkecuali dari iradah Allah, sama ada kejadian yang baik maupun yang buruk. Jadi Allah yang menjadikannya, Allah yang berkuasa, Allah yang berkehendak menjadikan segala-galanya. Sama ada nak menjadikan sesuatu perkara yang baikkah, yang burukkah, Allah yang berkehendak. Setelah kamu semua faham tentang sifat iradah Allah ini, marilah sama-sama kita meyakini dengan sepenuh hati kita bahawa Allah itu bersifat iradah. Jangan sesekali ada di dalam hati kita mengatakan Allah itu tidak berkuasa, tidak berkehendak, Allah itu dipaksa untuk melakukan segala-galanya. Jangan ada perasaan, jangan ada keyakinan macam tu. Kita kena yakin bahawa Allah itu bersifat berkehendak atas segala-galanya di muka bumi ini. Sekianlah pelajaran kita pada hari ini di dalam ilmu akidah di bawah tajuk iradah Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri majlis ilmu kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memuji kepadamu, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Engkau. Aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian. Assalamualaikum, ma'assalamah, wa ilal liqa.